Dalam gelap, ada cerita yang belum selesai. Kau berani dengar? Selamat datang ke Seram Spot, tempat segala yang misteri, urban legend dan kisah seram tak masuk akal bermula. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk dengar kisah ni. Cerita ni aku dapat dari sepupu isteri aku sendiri, yang mana katanya kisah ni memang benar-benar terjadi pada seorang pengamal perubatan Islam terkenal dari utara, Ustaz Khalid. Katanya kejadian ni berlaku lebih kurang 6 tahun lepas di sebuah rumah lama yang terletak di atas sebuah bukit sunyi di Taiping, Perak. Pada mulanya semua nampak macam biasa. Gangguan ringan, suara pelik bayang-bayang. Tapi siapa sangka, tangisan yang kedengaran setiap malam Jumaat itu sebenarnya adalah amaran terakhir. Ustaz Khalid sangkakan dia sedang membantu satu keluarga yang diganggu makhluk halus. Rupa-rupanya, dia sedang menyingkap satu tabir yang sepatutnya tidak dibuka langsung. Apa yang menanti di sebalik bunyi tangisan itu bukan jin, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih kejam dan tak pernah mengampunkan manusia. Kalau korang rasa berani, teruskan baca. Tapi aku nasihatkan, jangan dengar kisah ni sorang-sorang waktu malam, apatah lagi malam Jumaat. Malam tu sunyi, bulan mengambang penuh, cahaya dia jatuh atas dedaun yang bergoyang perlahan, macam ada sesuatu tengah mengintai dari celah-celah pokok. Ustaz Khalid baru je lepas mengubati seorang pesakit di Kamunting bila dia dapat panggilan dari seorang lelaki bernama Faizal. Suara Faizal serak macam orang yang dah lama tak cukup tidur. Ustaz, saya mohon sangat, tolong datang ke rumah saya. Rumah arwah atuk atas bukit. Dah 3 minggu kami diganggu. Anak saya tak boleh tidur malam. Setiap kali malam Jumaat, mesti ada suara menangis. Ustaz Khalid diam sekejap. Dia dah biasa dengan kes macam ni. Tapi bunyi tangisan, setiap malam Jumaat, itu tak biasa. Rumah kat mana, saudara? Atas Bukit Larut, arah ke kiri dari jalan masuk utama. Ada satu lorong tanah merah. Rumah tu lama, tapi masih kukuh. Milik keluarga kami turun-temurun. Tapi sejak arwah atuk meninggal, dah jadi lain macam. Ustaz Khalid pandang jam, dah hampir pukul 10 malam. Dia biasanya takkan turun ke tempat baru waktu malam, tapi hati dia rasa lain macam. Macam ada tangan yang tarik dia untuk pergi. Saya datang sekarang. Perjalanan ke rumah tu sunyi. Sepanjang jalan, tak ada satu rumah pun. Cuma hutan kiri kanan. Bila sampai di kaki bukit, Faizal dah sedia tunggu dengan lampu suluh dan sehelai kain batik selempang atas bahu. Katanya, dia tak tinggal kat situ. Dia cuma datang waktu siang hantar makanan untuk adik perempuannya Aina yang degil nak pindah walaupun dah banyak kali kena ganggu. Adik saya tu keras kepala, Ustaz. Dia kata rumah tu pusaka. Tapi sejak arwah atuk meninggal dalam keadaan pelik, makin banyak benda tak logik jadi. Pelik macam mana? Faizal pandang Ustaz Khalid lama sebelum jawab. Arwah mati tergantung sendiri kat tangga rumah. Tapi tali tak ikat kat mana-mana. Macam tergantung dari langit. Ustaz Khalid terdiam. Tak lama lepas tu, mereka teruskan naik ke rumah dengan lampu suluh je. Dalam gelap tu, kelihatan satu rumah lama berbumbung zinc, berdinding papan reput, berdiri megah dalam sunyi. Ada tangga kayu tinggi dan di hujungnya ada pintu tua yang separuh terbuka. Assalamualaikum. Tak ada jawapan, tapi tiba-tiba, dari dalam rumah, kedengaran suara perlahan. Waalaikumsalam. Tapi suara tu bukan suara Aina. Terlalu garau. Terlalu tua untuk seorang perempuan muda. Mereka naik perlahan. Tangga berbunyi krak-kruk setiap langkah. Bila pintu dibuka sepenuhnya, rumah tu gelap. Aina duduk bersimpuh di ruang tamu, pejam mata, baca sesuatu perlahan-lahan. Di kelilingnya ada garam, limau purut dan sebatang lilin merah yang hampir habis. Ustaz, selamat datang. Ustaz Khalid masuk. Bau rumah tu aneh, macam bau tanah basah bercampur darah. Faizal berdiri dekat pintu, tak sanggup masuk. Aina, kamu okey? Tanya Faizal. Aina angguk perlahan, tapi mata dia tak lepas dari lilin. Saya dah tunggu Ustaz. Malam ni, dia akan datang lagi. Siapa dia tu? Tanya Ustaz Khalid. Aina tunduk. Perempuan yang menangis tu. Dia bukan manusia. Atuk dulu ikat dia dalam rumah ni. Dan sekarang, dia dah lepas. Belum sempat Ustaz Khalid bertanya lagi. Lilin tiba-tiba padam. Dalam gelap kedengaran suara. Tangisan perlahan dari bilik atas. Tangisan seorang perempuan yang kedengaran sangat dekat dan sangat marah.
Jalan menuju ke rumah atas bukit tu memang betul-betul mencabar. Ustaz Khalid bawa Hilux dia perlahan. Lampu tinggi dihidupkan sebab jalan tanah merah tu memang gelap. Tak ada lampu jalan langsung. Pokok-pokok kiri kanan jalan melambai-lambai bila angin malam meniup kuat. Kadang-kadang, daun kering berterbangan depan cermin kereta, macam ada benda melintas. Dia baca ayat kursi perlahan sambil pandu naik ke atas. Dalam hati, dia dah rasa semacam. Bukan sebab takut, tapi lebih kepada rasa berat. Orang-orang yang pernah terlibat dalam rawatan gangguan makhluk halus memang akan tahu, bila ada benda besar dekat satu tempat, tubuh kita akan automatik rasa berat, kepala rasa berdenyut, dan kadang-kadang dada berdebar tanpa sebab. Lebih kurang 20 minit kemudian, Ustaz Khalid sampai depan rumah yang dimaksudkan. Rumah tu berdiri sunyi dalam kegelapan. Rumah kayu 2 tingkat dengan tangga batu di depan dan bumbung genting yang dah banyak pecah. Dinding kayu dah lusuh, warna coklat tua yang macam diserap lembapan. Tak ada satu pun lampu yang terpasang. Faizal keluar dari belakang rumah dengan lampu suluh. Wajah dia cemas. "Ustaz, terima kasih sebab datang malam-malam ni." "Tak apa, saya dah biasa. Tapi kenapa gelap semua ni?" "Kami guna generator je, Ustaz. Tapi tadi tiba-tiba mati terus. Tak tahu kenapa. Dah seminggu jadi macam ni setiap kali malam Jumaat. Peti ais, kipas, semua tak boleh jalan. Tapi esok pagi elok balik." Ustaz Khalid angguk. Dia tahu, gangguan macam ni bukan sekadar nak tunjuk-tunjuk. Ni tanda benda tu nak ambil ruang dalam rumah tu atau dalam tubuh seseorang. Dia dibawa masuk ke ruang tamu rumah tu. Dalam rumah tu masih banyak barang lama. Gambar lama keluarga Faizal tergantung di dinding. Ada satu gambar hitam putih yang menarik perhatian Ustaz Khalid. Gambar seorang lelaki tua duduk bersila atas tikar mengkuang, dikelilingi oleh beberapa orang muda. Muka lelaki tua tu lain macam. Serius sangat, macam pandang terus ke mata Ustaz Khalid walaupun cuma gambar. "Itu arwah atuk saya. Nama dia Haji Karim. Orang dulu-dulu cakap dia ada ilmu, tapi dia tak pernah cerita pada sesiapa. Masa hidup dia, rumah ni tak pernah ada masalah. Tapi sejak dia meninggal, macam-macam jadi." Tiba-tiba, satu bunyi halus kedengaran dari tingkat atas, macam orang menangis perlahan. "Ustaz!" Bunyi itu, Ustaz Khalid angkat tangan. "Jangan tegur." Tangisan tu semakin jelas, suara perempuan. Suara tu sekejap perlahan, sekejap meninggi, macam sedang merayu. Tapi yang menyeramkan, suara tu tak langsung macam manusia biasa. Ada gema, macam berdengung, macam suara dari dalam sumur yang dalam sangat. "Ustaz, suara tu dari bilik arwah." "Atuk, tapi bilik tu dah lama kami kunci." Ustaz Khalid pandang ke arah tangga. "Tolong ambil air zam-zam dan surah Yasin. Saya nak naik tengok." Faizal nampak ragu-ragu. "Ustaz, betul ke nak naik sekarang? Saya datang sini sebab nak bantu. Kalau kita tunggu, benda tu makin kuat. Lagipun, malam ni malam Jumaat. Ini malam dia." Dengan surah Yasin di tangan kiri dan air zam-zam di tangan kanan, Ustaz Khalid mula naik tangga. Tangga kayu tu berbunyi setiap kali dipijak. Langit di luar masih terang dengan bulan penuh, tapi dalam rumah ni, makin lama makin sejuk, macam ada pendingin hawa gaib yang makin dekat. Sampai je depan pintu bilik yang dimaksudkan, Ustaz Khalid rasa jantung dia berdegup laju. Pintu kayu tu memang nampak lama dan ada bekas ukiran lama yang pelik, tak seperti ukiran biasa orang Melayu. Macam simbol yang dia pernah nampak dalam kitab lama tentang pemujaan dan perjanjian antara manusia dan entiti dari luar batas. Tangisan makin kuat. Suara tu tak hanya menangis sekarang, dah mula menyebut sesuatu. Ustaz Khalid terhenti. Dia yakin nama dia disebut. "Ustaz, turun cepat!" jerit Faizal dari bawah. Tapi belum sempat dia berpaling, pintu bilik tu terbuka sendiri. Perlahan-lahan, berkeriut dengan bunyi seram yang mencakar tulang belakang. Dalam bilik tu gelap gelita. Tapi ada satu cahaya kecil dari hujung bilik, seperti pelita. Dan di situ seorang perempuan berbaju putih duduk membelakangi pintu tengah menyisir rambut. Perempuan tu berhenti. Kepala dia berpusing. Bukan badan, tapi kepala. Berpusing sampai ke belakang. Muka dia pucat, tak ada mata, cuma rongga hitam gelap. Dan mulutnya bergerak. Dia
tak akan lepaskan sesiapa yang masuk ke sini. Tiba-tiba semua gelap, lampu suluh padam. Bunyi tangisan bergema dari semua arah. Dan malam tu bermulalah gangguan yang bukan biasa-biasa untuk Ustaz Khalid. Tangisan tu makin jelas, suara perempuan. Tapi nada dia pelik, tak semata-mata sedih, tapi juga seperti penuh dendam dan marah. Macam orang yang teraniaya bertahun-tahun dan akhirnya suara tu hanya mampu keluar sebagai rintihan dalam kegelapan. Ustaz Khalid diam, telinga dia fokus sepenuhnya. Dia pejam mata dan tarik nafas dalam-dalam. Faizal, semua orang dalam rumah ni ke? Tanya Ustaz perlahan. Faizal mengangguk. Ya Ustaz, saya, isteri dan 2 orang anak. Mak saya pun ada. Tapi malam ni kami semua tidur di ruang tamu. Tak ada siapa naik ke atas sejak 2 minggu lepas. Ustaz Khalid berdiri. Dia keluarkan botol kecil dari beg sandangnya. Air ruqyah. Disembur sedikit ke tapak tangan dan disapukan ke muka serta leher. Faizal yang memerhati turut menelan air liur. Ustaz, betul ke suara tu bukan orang? Ustaz Khalid pandang ke atas, kemudian perlahan dia berkata, kalau suara tu datang setiap malam Jumaat, kalau suara tu tak berubah walau siapa pun yang tinggal di rumah ni, besar kemungkinan itu bukan manusia dan benda tu dah berakar di sini. Tangisan tu tiba-tiba berhenti, sunyi, terlalu sunyi. Faizal dan Ustaz Khalid saling berpandangan. Saya naik atas, kata Ustaz Khalid perlahan. Faizal nak ikut, tapi ditahan. Jangan. Kau jaga anak dan mak kau kat sini. Bacakan Yasin pelan-pelan. Kalau jadi apa-apa, jangan masuk bilik atas. Faham? Faizal angguk dengan muka cemas. Ustaz Khalid ambil lampu suluh kecil. Langkahnya perlahan menaiki tangga kayu yang berkeriut. Setiap kali dipijak, suara cengkerik di luar rumah seolah-olah turut diam. Malam tiba-tiba jadi terlalu sepi. Sampai di atas, Ustaz Khalid dapat rasa udara berubah. Lebih sejuk, lebih lembab, dan ada bau yang tak menyenangkan. Bau hanyir yang halus tapi menusuk, macam bau darah basi atau daging reput. Dia buka lampu suluh dan suluh ke setiap sudut. Ada 3 pintu di tingkat atas, 2 bilik tidur dan 1 bilik stor. Tangisan tadi datang dari bilik hujung. Dengan langkah perlahan, Ustaz Khalid dekati pintu kayu usang tu. Dia boleh nampak kesan calar di permukaan pintu, seperti ada kuku yang cuba menggaru dari dalam. Dia letak telinga pada pintu. Sunyi. Kemudian, Ustaz, suara halus dari belakang. Sangat dekat. Ustaz Khalid pusing serta-merta dan suluh ke belakang. Tapi tak ada sesiapa. Tangga di belakangnya kosong. Dia berpaling balik ke pintu dan kali ini pintu tu terbuka sendiri. Satu nafas dingin hembus keluar dari celah pintu. Suhu sekeliling jatuh mendadak. Bulu roma Ustaz Khalid naik satu badan. Dia kuatkan semangat dan langkahkan kaki masuk. Dalam bilik tu cuma ada 1 katil besi lama, almari kayu buruk dan tingkap yang terdedah. Langsirnya koyak rabak. Tapi yang paling pelik, bilik tu penuh dengan rambut. Rambut hitam panjang bertaburan di lantai. Ada yang tergantung di tepi tingkap, ada yang dikepal dan disumbat dalam laci. Macam seseorang yang sangat marah dan sedang meninggalkan bahagian dirinya. Kemudian di sudut bilik, Ustaz Khalid nampak sesuatu, satu sosok perempuan. Rambutnya panjang menutup muka. Bajunya putih kekuningan, koyak dan kotor. Dia berdiri membelakangi Ustaz Khalid menghadap dinding. Assalamualaikum. Ustaz memberi salam. Sosok tu tak bergerak. Tapi tiba-tiba dia angkat tangan dan mula hentuk kepalanya ke dinding. Kuat. Dum, dum, dum. Subhanallah. Ustaz Khalid segera baca ayat-ayat pelindung. Tapi bila dia melangkah lebih dekat, suara mengilai yang sangat nyaring bergema dalam bilik. Perempuan tu berpaling, matanya merah menyala, mulutnya robek penuh darah. Dan dalam sekelip mata, dia lenyap di depan mata. Tinggal rambut panjangnya bergumpal atas lantai dan darah yang baru menitis dari dinding. Nafas dingin yang keluar dari celah pintu itu bukan macam angin malam biasa. Ia terasa seolah-olah ada sesuatu yang hidup sedang menghembuskan nafas ke arah Ustaz Khalid. Bau hanyir makin kuat sampai dia rasa nak muntah, tapi dia tahan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dia tolak pintu perlahan. Dalam bilik tu gelap, sangat gelap. Tapi cahaya lampu suluh cukup untuk nampak bentuk katil lama di hujung bilik, almari kayu dan cermin besar yang tergantung di dinding kanan. Cermin tu dah penuh dengan habuk, tapi yang pelik, ada bekas tangan, macam seseorang baru je sapu bersih bahagian tengahnya.
Ustaz Khalid masuk beberapa langkah. Jantung dia berdegup laju. Bacaan ayat kursi mula bergema dari mulutnya. Dia suluh ke arah cermin, kosong. Tapi bila dia alihkan lampu ke katil, ada seseorang sedang duduk membelakanginya. Perempuan, berbaju putih, rambut panjang terurai sampai lantai. Badannya membongkok sedikit, seperti menangis menekup muka. "Assalamualaikum." Suara Ustaz Khalid kedengaran tenang, walaupun dalam hati dia dah bergoncang. Tiada jawapan. Tapi bahu perempuan tu kelihatan bergegar, masih dalam posisi menangis. "Kalau kamu dari kalangan jin yang sedang tersesat, pulanglah. Ini bukan tempat kamu. Jika kamu dihantar, aku mohon agar kamu kembali kepada penciptamu dan jangan sakiti manusia lagi." Perempuan tu berhenti menangis. Perlahan-lahan dia menoleh ke belakang. Wajahnya tiada mata, hanya rongga kosong dan darah pekat meleleh turun dari kedua-duanya. Ustaz Khalid tersentak ke belakang, hampir tergelincir, tapi dia tak berhenti bacaannya, malah makin kuat. Perempuan itu berdiri, gerakannya tak normal, seperti rangka yang dikawal tali, berkedut dan mencucuk-cucuh. Mulutnya ternganga luas, mengeluarkan suara jeritan panjang, dan nyaring seperti wanita melahirkan, tapi berbaur derita yang tak boleh digambarkan dengan kata-kata. Dalam jeritan tu, tiba-tiba bilik bergoncang seolah-olah gempa kecil sedang berlaku. Cermin retak, dinding kayu merekah, dan kemudian lampu suluh Ustaz Khalid padam. Dalam gelap, Ustaz Khalid hanya bersandar pada hafalan. Dia terus baca surah Al-Jin diiringi dengan ayat-ayat ruqyah yang sudah sebati dengannya sejak bertahun mengubat orang. Kemudian, satu suara lain menyampuk dari dinding kiri bilik. Bukan suara perempuan tadi, tapi suara lelaki tua. "Kau datang tanpa diundang. Rumah ini bukan untuk manusia." Ustaz Khalid buka mata walaupun gelap, dada dia berombak. Suara lelaki tua tu macam suara dalam gambar lama tadi. Ustaz Khalid segera keluar dari bilik tu, turun semula ke bawah. Tangisan dari tingkat atas mula bergema semula, tapi kali ini ada dua suara, satu perempuan, satu lelaki. Dan kedua-duanya kedengaran dalam duka dan amarah. Sampai di bawah, Faizal dan keluarganya kelihatan ketakutan. Anak kecilnya menangis tak berhenti. Istrinya memeluk anak mereka erat. Ustaz Khalid pandang Faizal. "Rumah ni bukan sekadar berhantu. Atuk kamu tinggalkan sesuatu yang dia simpan di sini. Sesuatu yang bukan dari dunia kita." Faizal terdiam. Tapi kemudian ibunya, Mak Pah yang dari tadi senyap tiba-tiba bersuara. "Benda tu dah lama di situ. Dan ia takkan pergi sebab ada perjanjian yang belum dilangsaikan." Ustaz Khalid terpaku. Wajah Mak Pah kelihatan kosong, tapi matanya berkaca seperti sedang melawan sesuatu dari dalam dirinya. "Perjanjian apa, Mak?" tanya Faizal. Mak Pah menggeleng perlahan. Suaranya berubah, lebih dalam, lebih tua dari usianya. "Perjanjian darah." Dan malam tu, pintu dapur rumah tua itu terbuka sendiri, walaupun tiada sesiapa yang berdiri di situ. Tapi bayang-bayang, seseorang berpakaian jubah kelihatan melintasi dengan perlahan menuju ke ruang tamu. Ustaz Khalid buka mata walaupun sekelilingnya gelap. Nafasnya turun naik, bacaan di mulutnya masih mengalir tapi sedikit tersekat kerana suasana di dalam bilik itu dah jadi lain. Suara lelaki tua tadi, berat, parau, macam suara yang datang dari dalam tanah, terus mengaum dari arah dinding kiri bilik. "Ini tempat perjanjian lama. Kau tak patut ganggu." Ayat-ayat ru'yah yang dibaca mula bergetar, bukan kerana lidah Ustaz Khalid lemah, tapi kerana suasana di sekeliling mula berubah. Dinding kayu terasa seperti bernafas, bunyi deritannya makin nyaring. Lantai di bawah kaki Ustaz Khalid juga seolah-olah berdenyut, macam nadi manusia. Panas, kemudian sejuk. Kemudian panas semula, cahaya lampu suluh kembali menyala secara tiba-tiba. Tapi bukan dari tangan Ustaz Khalid, ia menyala dari cermin yang dah pecah tadi. Di dalam pantulan cermin, Ustaz Khalid nampak dirinya dikelilingi oleh 3 makhluk. Semuanya tinggi, hitam, dan bermata merah menyala. Satu di belakang, satu di sisi kiri, dan satu lagi sedang berdiri di siling seperti cicak besar. Mulut mereka terbuka, lidah panjang menjulur sambil suara tangisan perempuan yang tadi mula berkumandang semula. Tapi kali ini, tangisan itu bercampur dengan ketawa, ketawa kecil. Perempuan, menyeramkan.
Peluh mula mengalir di belakang leher Ustaz Khalid. Dia pejam mata dan niatkan dalam hati, "Ya Allah, aku datang bukan untuk mencabar, tapi untuk memutuskan ikatan syirik yang mungkin berlaku di sini." Tiba-tiba satu tamparan kuat menghentam dada dia. "Dok!" Ustaz Khalid jatuh terduduk ke lantai. Rasa macam satu batu besar hempap dada. Nafas tersekat. Dia tak dapat bangun. Dalam kabur pandangannya, makhluk hitam yang tinggi itu mula menghampiri. Langkahnya berat dan lantai bergetar setiap kali ia melangkah. "Ustaz!" Tiba-tiba satu suara memanggil dari bawah, "Faizal." Langkah makhluk itu terhenti. Dalam kekuatan terakhir, Ustaz Khalid lempar botol air ruqyah ke arah cermin. Botol itu pecah, serpihannya berhambur dan air ruqyah menyimbah seluruh dinding depan. Serta-merta jeritan bergema dalam bilik. Bukan seorang tapi ramai, seperti ada sekumpulan makhluk sedang meraung kesakitan. Suhu bilik turun mendadak. Nafas Ustaz kembali normal. Bilik menjadi senyap, tapi itu hanya sekejap. Bila Ustaz Khalid bangun perlahan-lahan, dia perasan sesuatu yang buat darah dia rasa beku. Di lantai bilik, ada lukisan simbol pelik terukir di bawah katil, bukan tulisan biasa. Macam tulisan kuno yang seolah-olah ditulis guna darah. Simbol tu masih basah, dan kelilingnya ada tulang-tulang kecil yang dah reput. Ya Allah, ini bukan kerja jin biasa. Ini pemujaan lama. Tiba-tiba, bunyi ketukan kuat kedengaran dari lantai bawah. Tuk, 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 tuk. Berselang-seli dengan bunyi suara Mak Faizal menjerit. "Ustaz, anak saya." Dia menjerit sendiri, mata dia putih semua. Ustaz Khalid terus turun tangga. Dada masih sesak, tapi dia paksa diri. Sampai ke bawah, dia lihat anak lelaki Faizal, umur dalam 7 tahun, sedang menggigil atas lantai, mata terbeliak putih tanpa biji hitam. Mulutnya terkumat kamit baca sesuatu yang tak difahami. Tapi yang menyeramkan, bunyi tangisan perempuan tadi keluar dari mulut budak tu. Faizal terduduk, isteri dia menangis tak berhenti. Mak mereka pula menggeletar sambil baca surah pendek. Ustaz Khalid terus bersila dekat anak tu dan letakkan tangan atas dahi budak tu. Panas, sangat panas, tapi tangisan tak berhenti. "Ni bukan gangguan biasa, Faizal," kata Ustaz Khalid perlahan. "Apa maksud Ustaz?" Ustaz Khalid tenung wajah anak kecil tu yang makin berubah. Kulit di bawah matanya mula lebam dan giginya mencuat tajam macam gigi binatang. "Ni bukan gangguan, ni warisan lama. Seseorang dalam keluarga engkau pernah buat perjanjian dengan sesuatu dan malam ni sesuatu tu nak tuntut balik hak dia." Faizal nampak terkejut, tapi belum sempat dia buka mulut tanya lebih lanjut. Budak tu menjerit sekuat hati sampai satu rumah bergegar. Dan semua lampu, termasuk lampu suluh, padam lagi. Simbol di lantai bilik tu betul-betul membuatkan Ustaz Khalid terpaku seketika. Ia bukan sembarangan coretan atau kesan lantai retak. Sebaliknya satu ukiran yang sangat kemas, berbentuk bulatan besar dengan beberapa corak pelik di dalamnya. Ada lambang bulan sabit terbalik, ada simbol seperti mata tertutup, dan beberapa tulisan yang langsung tak menyerupai mana-mana bahasa manusia. Lebih menyeramkan, ukiran tu nampak baru, seperti baru diukir semalam. Tapi bila Ustaz usap lantai itu dengan jari, kayunya reput dan berlumut. Tak masuk akal. Kayu yang sepatutnya dah lusuh, masih ada ukiran tajam dan bersih. Ada unsur luar biasa di sini. Dia duduk bersila di sisi ukiran itu, membuka sehelai kain putih dari beg kecilnya, kemudian meletakkan sebilah pisau kecil, bukan untuk mencederakan, tapi sebagai alat untuk bacaan pemutus. Dia mula membaca surah Al-Baqarah ayat 102 dan ayat-ayat pemusnah sihir. Bacaan dia kini lebih tegas, lebih mendalam. Tapi belum habis satu surah pun, bunyi langkah kaki mula kedengaran dari luar bilik. Tok, tok, tok. Lambat, berat. Setiap langkah bergema seperti tapak kaki besar sedang menyentuh lantai kayu dengan sengaja. Ustaz Khalid menghentikan bacaan dan berpaling perlahan ke arah pintu yang tadi terbuka. Bayang-bayang seseorang kelihatan berdiri di luar bilik. Tapi yang anehnya, badan makhluk itu tinggi sampai mencecah siling. Dia hanya nampak siluet, kepala botak, bahu lebar, dan tangan yang tergantung panjang sampai ke lutut. "Kenapa ganggu aku?" Suara itu berat, seperti diperah dari dalam tanah. Ustaz Khalid bangkit. Dengan hati-hati, dia genggam kain putih,
tadi dan mengangkat tangannya. Kalau kamu bukan dari golongan jin zalim, pergilah. Rumah ini akan dibersihkan dari perjanjian lama. Jangan campuri urusan manusia lagi. Makhluk itu mendengus perlahan. Udara dalam bilik jadi berasap. Hidung Ustaz Khalid terhidu bau macam getah dibakar. Mata dia berair. Tapi dia tetap teruskan bacaannya. Kali ini dia laungkan ayat pemusnah perjanjian sihir secara lantang. Tiba-tiba, satu jeritan wanita bergema dari bawah. "Mak!" Suara itu dari anak Faizal. Tanpa fikir panjang, Ustaz Khalid berlari keluar dari bilik, turun tangga 2 anak sekaligus. Sampai di ruang tamu, dia tengok Faizal tengah peluk ibunya yang rebah. Isteri Faizal menangis sambil memangku anak bongsu mereka yang tiba-tiba sawan dan berbuih mulut. "Apa yang jadi?" Faizal geleng kepala. Mak tiba-tiba jerit. Katanya nampak atuk keluar dari bilik atas, jalan ke arah dia. Lepas tu anak saya terus menggelupur, macam kena pegang dengan sesuatu. Ustaz Khalid segera ambil air ruqyah dan sapu ke seluruh tubuh anak kecil tu. Mulutnya terus membaca ayat-ayat ruqyah pengusir. Tapi bila dia renung ke mata budak tu, anak mata budak tu tak nampak warna hitam langsung, hanya putih. Tiba-tiba budak tu bersuara, suara yang bukan miliknya. Dia tak izinkan. Tempat ini milik dia. Dia dah tunggu 7 keturunan. Semua orang dalam ruang tamu membisu. Dan dalam sekelip mata, tingkap rumah pecah sendiri. Angin kuat meluru masuk bersama bau darah dan tanah basah. Ustaz Khalid tahu apa saja yang mengikat rumah ini bukan sekadar jin biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang berakar di sini. Sesuatu yang telah diberi izin oleh manusia sendiri. Mungkin melalui perjanjian lama yang tak sepatutnya dilakukan. Faizal geleng kepala, mukanya pucat lesi. "Ustaz, saya tak tahu." Tiba-tiba mak jatuh pengsan. Aina pula. Dia menjerit. Badan kejang, mata dia pandang ke siling. Dia kata nampak perempuan rambut panjang duduk atas lampu. Ustaz Khalid segera duduk dekat budak perempuan tu. Aina, baru umur 6 tahun. Tubuh kecilnya menggigil. Mulut berbuih, matanya terbeliak, tapi bukan macam sawan biasa. Dia pegang bahu Aina, baca perlahan-lahan ayat ruqyah. Jari jemari budak itu menegang, seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang sedang melawan. "Aina, dengar suara Ustaz ya, ikut baca perlahan-lahan." Suara Ustaz lembut, penuh kasih sayang. Tangannya mengusap ubun-ubun si kecil dengan perlahan, lalu dia sambung. Bacaan dari surah Al-Mu'minun. Tiba-tiba Aina membuka mulut. Dan dari mulut kecil itu, keluar suara yang sangat dalam dan garau. Tak masuk akal keluar dari seorang budak. "Dia milik kami. Kau lambat, Khalid." Ustaz Khalid terkejut. Itu bukan Aina. Faizal dan istrinya terperanjat, terus peluk budak mereka. Kuat-kuat. "Ustaz, tolong anak saya." "Apa maksud milik mereka?" Ustaz Khalid tak jawab. Dia kembali ke bagnya, ambil sebiji kelapa gading kecil yang sudah diisi doa dan air ruqyah dalam botol kaca. Dia bisik ke Faizal, "Kamu pegang anak kamu. Apapun jadi, jangan lepas. Saya nak tarik benda tu keluar." Faizal angguk, walau wajahnya jelas menggigil. Ustaz Khalid mula ritual ringkas pemisahan gangguan jin. Dia tuangkan air ruqyah ke ubun-ubun. Aina sambil baca surah As-Saffat, kemudian letakkan kelapa kecil itu di dada budak tu. Tiba-tiba Aina menjerit sekuat hati. Jeritan itu bukan dari budak 6 tahun. Itu suara wanita tua. Dalam jeritan tu, cahaya lampu di ruang tamu berkelip-kelip, langsir bergerak sendiri walaupun tingkap tertutup. Dari tingkat atas, bunyi tapak kaki berlari datang semula, berkali-kali seperti ada ramai orang sedang lari. Dalam bilik yang sama, bunyi ketawa perempuan turut bergema, makin dekat, makin kuat. "Khalid Tint." Suara itu panggil nama Ustaz Khalid dengan panjang dan geram. Aina tiba-tiba rebah. Buih di mulutnya hilang dan dia menangis perlahan. Ustaz Khalid menarik nafas dalam. "Alhamdulillah, satu dah keluar. Tapi aku yakin benda tu tak datang sendiri." Faizal pandang Ustaz Khalid dengan mata penuh ketakutan. "Ustaz, rumah ni sebenarnya, saya tak tahu macam mana nak cakap. Tapi malam sebelum Ustaz datang, dia tunduk. Isteri saya, dia jumpa satu benda pelik dalam lubang bawah dapur, macam patung, dibungkus kain hitam dengan rambut dan ada paku." Ustaz Khalid terus berpaling. "Apa? Kamu tak buang?" Faizal hanya geleng. Waktu itu dari dapur yang gelap, muncul satu suara lain, lembut, perlahan. Bukan patung, itu janji. Serentak dengan itu, semua lampu rumah terpadam. Gelap, total.
bunyi pintu bilik atas terbuka sendiri dan dari tangga, makhluk itu turun. Faizal pandang Ustaz Khalid dengan mata penuh ketakutan. Maksud Ustaz, ada lagi? Ustaz Khalid bangkit perlahan, memandang ke arah tangga yang masih bergoyang sedikit. Seolah-olah baru sahaja ada sesuatu turun berlari dari atas. Nafasnya sedikit tercungap. Ada yang lebih besar ke atas tuh. Gangguan dekat Aina cuma umpan. Benda sebenar belum tunjuk muka. Seketika suasana sunyi. Hanya bunyi tangisan kecil Aina dan dengusan nafas Mak Faizal yang terbaring lemah. Tiba-tiba, bunyi degupan jantung berdentum dalam telinga Ustaz Khalid. Bukan degupan jantung dia, tapi seolah-olah bunyi dari rumah itu sendiri. Seperti bangunan kayu tua ini punya nyawa dan sedang marah. Ustaz Khalid minta Faizal bantu bawa mak dan anak-anak keluar ke kereta, tapi masa mereka buka pintu depan, pintu tak bergerak, macam dikunci dari luar. Faizal cuba pula tingkap, terkunci rapat, walaupun sebelum ni terbuka. Langsir-langsir, mula terbang sendiri, dan bunyi bisikan muncul di telinga mereka semua, serentak. Kamu semua tak patut datang ke sini. Ini rumah darah. Penyambung dah dipanggil, pintu dah dibuka, yang lama akan bangkit. Ustaz Khalid capai tasbih dan mula baca zikir perlindungan. Dia tengok ke sekeliling rumah. Dindingnya mula nampak kesan luka. Ya, luka. Seperti rumah tu berdarah. Dari celah-celah dinding kayu, cecair merah gelap menitis perlahan. Faizal menjerit, "Ustaz, tengok dinding ni, berdarah!" Ustaz Khalid tahu, mereka dah terperangkap dalam ruang antara dua dimensi. Bukan sepenuhnya dunia manusia, bukan juga alam jin sepenuhnya. Rumah tu sekarang jadi portal, dan siapapun yang mengikat perjanjian dulu telah berjaya bukakan pintunya semula. Dari arah belakang rumah, kedengaran bunyi kerincing loceng, halus tapi sangat mengganggu. Ia diiringi dengan bunyi sesuatu diseret di atas lantai kayu, perlahan dan makin dekat. Ustaz Khalid berjalan ke arah dapur, tempat bunyi itu datang. Faizal ikut perlahan-lahan. Dalam cahaya malap, mereka nampak satu lembaga sedang merangkak keluar dari bilik dapur. Badannya tak berbentuk, hanya kain putih berlumuran darah dengan leher panjang terkulai ke depan, mata terletak di bawah dagu, dan mulutnya di perut. Makhluk tu menangis sambil ketawa, dan dari perutnya yang tenganga tu, ada bayi kecil yang merangkak keluar, juga menangis. Faizal terus jatuh terduduk, menggigil, menutup muka. Ustaz, ya Allah, apa benda ni? Tapi, Ustaz Khalid tak berganjak. Dia tahu, benda tu bukan sekadar jin. Ini entiti pemujaan yang wujud hasil dari korban darah manusia. Dan salah satu rahsianya, mungkin ada kena-mengena dengan sejarah pemilik asal rumah ini yang dikatakan hilang secara misteri. Satu keluarga 60 tahun dulu. Dan malam ini, semua sejarah itu mula kembali hidup. Faizal menjerit ketakutan, terus mundur ke belakang dan jatuh terduduk. Ya Allah, ya Allah. Apa tu Ustaz? Ustaz Khalid pun hampir hilang kawalan bila nampak makhluk yang menjijikan itu merangkak ke arah mereka, dengan mata di bawah dagu dan mulut ternganga di perut, di mana bayi kecil yang bermata hitam legam menjeling keluar. Suara tangisannya bukan macam bayi manusia, tapi lebih seperti ratapan wanita yang sangat tua dan tertekan. Makhluk itu tak laju, tapi tiap kali ia bergerak, lantai dapur meletup kecil seakan ada sesuatu meletup dari bawah lantai. Sejuk menggigit, angin bertiup, walaupun semua tingkap tertutup. Ustaz Khalid segera buka bagnya dan capai telur mentah yang sudah dibacakan doa. Dia lempar sebiji ke arah makhluk itu. Dengan izin Allah, telur itu pecah dan sebaik saja pecah. Makhluk itu mengerang kuat, tubuhnya tersentak lalu hancur, menjadi ketulan daging hitam yang menggelembung, kemudian mencair ke lantai seperti lilin terbakar. Tapi sebelum ia lenyap sepenuhnya, satu bisikan keluar dari perutnya. Pintu dah terbuka, Khalid. Dia akan datang sebab waris dah jejak balik tanah ini. Ustaz Khalid terkedu. Waris? Dia pandang Faizal. Kamu ada waris yang pernah tinggal sini ke, nenek moyang? Faizal diam, matanya berair, nafas dia turun naik. Ustaz, saya tipu. Rumah ni bukan milik orang lain. Ini rumah moyang saya. Zaman dulu, dia orang kuat. Tapi dia juga ada ilmu yang salah. Orang kampung kata dia beristeri jin.
Saya tak percaya. Tapi bila saya datang sini bulan lepas, saya mimpi perempuan rambut panjang minta saya balik. Ustaz Khalid menghela nafas panjang. Jadi memang betul, rumah ni tempat perjanjian lama. Moyang kamu ikat perjanjian dengan jin. Bila waris jejak balik, ikatan tu boleh diaktifkan semula. Sebab tu kamu, mak kamu, anak kamu, semua kena. Tiba-tiba atap rumah bergegar, bunyi ketukan kuat dari siling. Kemudian siling ruang tamu retak. Debu kayu jatuh macam hujan. Dan dari rekahan siling itu, keluar satu kaki manusia. Tapi warnanya hitam macam arang, panjang luar biasa. Kaki itu diikuti oleh tubuh wanita tinggi lampai yang berpakaian putih lusuh dan berambut panjang menyapu lantai. Walaupun dia belum jejak ke bawah, mukanya tak jelas, tapi gigi taringnya menyeringai, seperti sedang tersenyum puas. Dia dah datang, bisik Ustaz Khalid perlahan. Siapa dia? Faizal tanya tergagap, masih terduduk. Perempuan yang dipuja oleh moyang kamu. Dia bukan sekadar jin, tapi ratu di kalangan mereka. Kalau kita tak tutup pintu malam ni juga, dia akan ambil waris baru dan mula semula apa yang pernah dihentikan. Lampu rumah mula berkelip. Anak Faizal menangis semula dan perempuan dari siling turun perlahan-lahan tanpa sentuh lantai. Dia terapung dan dia bercakap buat pertama kali. Khalid, kamu pernah tolak aku dulu. Malam ni aku ambil balik semuanya. Suasana makin tegang bila perempuan itu terapung di tengah ruang tamu. Rambutnya yang panjang beralun seperti gelombang hitam yang menyelimuti seluruh rumah. Suaranya dingin dan menusuk jiwa. Khalid, kau ingat kau boleh lari dari aku? Aku di sini sejak dulu, dan aku akan kekal di sini menunggu saat ini. Ustaz Khalid mengangkat tangannya, cuba membaca ayat-ayat suci sekuat hati, tapi suara perempuan itu semakin kuat, mengalahkan alunan zikirnya. Aku dah tunggu lama sangat. Waris ini yang akan aku gunakan untuk kembali. Faizal memeluk anak dan istrinya erat, hampir tidak percaya apa yang mereka alami. Ustaz, tolonglah. Jangan biarkan dia ambil kami. Dalam kekalutan itu, Aina tiba-tiba berhenti menangis. Matanya yang tadi kosong tiba-tiba bersinar terang. Dan dia berdiri, menatap perempuan itu dengan tenang. Pergi. Jangan kacau kami. Lagi. Suara Aina penuh keberanian, jauh dari sifat budak kecil yang penakut. Perempuan itu tertawa sinis, tapi kemudian mendekati Aina. Kau anak siapa? Waris yang mana? Katanya perlahan, seolah mengenali sesuatu. Ustaz Khalid cepat-cepat tarik Aina ke belakang dan baca ayat-ayat perlindungan. Namun, tiba-tiba perempuan itu menjulur tangan dan menyentuh kepala Aina. Seketika itu juga, Aina menggigil dan wajahnya berubah menjadi kelam. Suara perempuan itu bergema dalam kepala semua yang ada di situ. Kini, waris telah menjadi aku. Faizal meraung kesakitan melihat anaknya berubah. Ustaz, buat apa-apa? Dia ambil anak saya. Ustaz Khalid tak putus asa. Dia keluarkan sejadah yang sudah dibacakan ayat-ayat suci dan letakkan di depan perempuan itu. Dia berdoa dan membaca surah Al-Falaq dan An-Nas dengan kuat. Perlahan-lahan, perempuan itu mulai meronta. Rambutnya terbakar api yang tidak membakar rumah, tetapi membakar dirinya sendiri. Suara tangisan berubah menjadi jeritan kesakitan yang menggetarkan hati. Pergi. Pergi dari sini, jerit Ustaz. Khalid buat perempuan itu meraung. Tubuhnya menghilang dalam kepulan asap hitam yang menyedut ke arah siling dan keluar melalui lubang-lubang kecil di rumah itu. Suasana mulai reda, cahaya lampu stabil, dan pintu depan terbuka sendiri, seperti memberi isyarat mereka bebas. Faizal menarik nafas lega sambil memeluk Aina yang kembali seperti biasa. Matanya kembali cerah dan tersenyum kecil. Ustaz, terima kasih. Kau selamatkan keluarga saya. Tapi saya tahu, ini bukan berakhir, katanya perlahan. Ustaz Khalid mengangguk. Betul, gangguan macam ini takkan selesai begitu saja. Kita kena selalu jaga, jangan main-main dengan perkara gaib yang kita tak faham. Rumah ni dah bertahun jadi tempat persinggahan makhluk yang dah lupa dunia manusia. Mereka keluar dari rumah itu, meninggalkan segala kenangan ngeri malam Jumaat itu. Tapi suara tangisan malam Jumaat di rumah atas Bukit Taiping tetap tinggal di hati mereka, sebagai peringatan bahawa ada dunia lain yang tak semua orang mampu fahami, apatah lagi melawannya. Cerita ini tersebar dari mulut ke mulut, dari jiran
Kejiran sebagai peringatan kepada sesiapa yang cuba main-main dengan ilmu gaib tanpa ilmu yang betul. Rumah atas bukit di Taiping itu kini sunyi, tapi kalau kau berhenti di situ pada malam Jumaat, kau mungkin akan dengar suara tangisan yang tak pernah berhenti. Kalau kau nak tahu, inilah kisah yang aku dengar dari ayah aku sendiri. Dia pernah jadi saksi perkara pelik dekat rumah moyang kami di Taiping. Kalau kau ke sana, hati-hati ya. Jangan terikut sangat dengan bunyi atau bayang-bayang yang kau nampak. Sebab ada benda yang tak boleh kita sentuh sesuka hati. Itu sahaja ceritanya. Semoga kita semua dijauhkan dari gangguan yang bukan-bukan dan sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kalau kau masih di sini, terima kasih sebab berani dengar sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau berani, kita jumpa lagi dalam mimpi.